بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat dan rahmat yang Allah SWT telah curahkan kepada kita ini. Mudah-mudahan nikmat dan rahmat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita sehinggalah kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat dan rahmat yang Allah SWT curahkan kepada kita dalam kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang sekejap, sebagaimana yang ibu-ibu ayah-ayah tahu, maklum, 100 tahun yang dulu kita tak ada di atas muka bumi ini, dan insya-Allah 100 tahun yang akan datang pun kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Hidup dekat dunia ini sangat-sangat singkat. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, jangan lupa kita punya matlamat asal. Matlamat asal kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia hanya alat sahaja. Hari ini kalau kita ada anak, itu sebagai alat sahaja. Hari ini kalau kita ada ilmu, pangkat, harta, kesihatan dan sebagainya, itu hanya alat sahaja untuk kita mendapat kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dunia ini singkat, hidup dekat dunia ini singkat. Bukankan kita sahaja singkat, dunia ini sendiri singkat. Dunia ini sendiri akan mati. Dunia ini sendiri akan mati. Ini kan pula kita yang hidup di atasnya. Sebab itu mudah-mudahan dunia ini tak membuatkan kita lupa matlamat asal kita, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tak korbankan kehidupan akhirat kita kerana kehidupan dunia yang sementara ini. Sebab kita hidup dekat dunia ini bukan kehendak kita, adalah kehendak Allah. Tuan-tuan dapat hidup di atas muka bumi ini, tuan-tuan keluar, tuan-tuan hidup di atas muka bumi ini, termasuk saya, bukan kehendak kita, kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah yang berkehendak tuan-tuan duduk dekat sini, dekat dunia ini. Termasuk juga kita keluar di atas muka bumi ini bukan kehendak kita. Kita keluar daripada bumi ini pun adalah kehendak Allah SWT. Kalau kehendak kita, tak keluar-keluar lah rasanya. Tak keluar-keluar. Lepas anak nikah, nak tunggu anak mengandung pula dah, nak tunggu cucu pula. Bila nak keluar je? Memang tak keluar-keluar. Sebab tu kita keluar ni pun adalah kehendak Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan yang muliakan, malam yang penuh dengan barakah ini, sebagaimana imam tadi pun doa, nak ingatkan kita juga bahawasanya bulan ini bulan yang mulia. Siapa yang mulianya? Allah lah. Allah yang muliakan dia. Semuanya tak ada mulia, asalnya tak ada mulia. Termasuk kita tak ada mulia. Nabi pun asalnya tak mulia.
Tetapi siapa yang muliakan Nabi? Allah. Bila Allah muliakan sesuatu, dia jadi mulia. Bulan sama je, bulan Ramadan sama, bulan sama. Tapi kenapa bulan Rajab ini dipanggil bulan haram? Bulan yang mulia lah. Haram tu maksudnya mulia. Siapa yang mulia? Allah yang muliakan dia. Macam tu juga kita dengan manusia. Kita semua biasa tuan, sama. Pangkat ke apa, tak ada apa di sisi Allah SWT. Tapi bila Allah muliakan seseorang, dia akan jadi mulia. Bila Allah hinakan seseorang, dia jadi hina. Sebab tu Allah SWT kata, kalau kamu nak mulia di sisi aku, kamu kena buat baik. Ataupun istilahnya taqwa lah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi aku, kata Allah, ini orang yang paling bertakwa kepada aku, kata Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan ini diberikan oleh Allah SWT. Kita mohonlah Allah SWT mudah-mudahan hari yang baik, bulan yang baik ini Allah SWT kekalkan taufik dan hidayah, bahkan tambah taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita berjaya dunia dan akhirat Allah SWT. Yakinlah ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sangat saya muliakan, termasuk diri saya sendiri, berjayanya kita adalah dalam mentaati perintah Allah. Siapa yang taat pada perintah Allah sahaja, dia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa yang taat pada perintah Allah, dia akan selamat dunia dan akhirat. Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kata Allah SWT sebagai contoh, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kamu berjumpa dengan aku, harta benda kamu yang banyak, anak pinak kamu yang banyak tidak memberi manfaat kepada kamu, tidak dapat memberi manfaat kepada kamu, melainkan sesiapa yang datang kepada aku dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang taat. Jadi taat pada perintah Allah dalam bentuk suruhan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu juga, kita semua tidak akan dapat taat pada perintah Allah tanpa bantuan daripada Allah. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, benda yang wajib kita buat, benda yang perlu kita buat, kita tak akan dapat buat tanpa bantuan daripada Allah. Dan kita tak dapat jauhkan diri kita daripada perkara yang dibenci oleh Allah, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara tanpa bantuan daripada Allah. Kita tidak akan dapat melakukan ketaatan ataupun maksiat untuk dijauhkan tanpa bantuan daripada Allah. Suatu hari yang baik, bulan yang baik, kita mohon dengan rendah diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan taufik dan hidayah kepada kita, bahkan tambahkan taufik dan hidayah itu kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia yang sementara ini, apatah lagi alam yang kekal abadi, iaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita ingatkan diri kita untuk selalu menyebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita selalu menyebut nama manusia yang dia tidak dapat tolong kita. Maaf cakap tuan-tuan yang mulia, siapa pun. Maaf cakap hari ni kita cerita orang ni pemimpin ni, pemimpin ni, boleh tak pemimpin tu tolong kita dekat akhirat? Tak boleh. Tetapi bagi Nabi SAW, kalau kita selalu sebut nama Nabi SAW, Nabi SAW akan dapat tolong kita dekat. Sebab tu tuan-tuan, bukan kita kata salah untuk menyebut nama di antara kita, tetapi jangan sampai kita berfikiran nama Nabi lebih sedikit kita sebut berbanding dengan nama-nama yang lain yang tidak dapat memberi manfaat kepada. Sebab tu tuan-tuan, mudah-mudahan selalulah kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita semua tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita hanya satu orang manusia. Kalau namanya manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat bagi syafaat, syafaat umum, syafaat khas dan sebagainya setelah mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat pada masyar yang cerita hadis yang selalu kita masyhur lah, yang Nabi tunjuk nama tu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi. Dan alhamdulillah dalam maghrib kurang lebih setengah jam ini sedikit peringatan daripada ulama-ulama kita ini. Sebab ulama ni orang yang paling takut pada Allah SWT. Ulama lah orang yang paling takut pada Allah SWT. Sebab tu saya kebetulan dapat adalah video yang terbaru
yang lagak-lagak ni macam ustaz dan sebagainya, tetapi seolah-olah mengkondemkan para mufti dan sebagainya dengan keadaan yang berlaku. Tuan-tuan yang mulia, satu je saya tengok zaman sekarang orang suka buat live, kita pun kadang-kadang apa pemandang dia tak tahu. Adakah dia rasa dia layak untuk bercakap? Kita pun nak buat live. Kalau kita tuan-tuan buat live, saya pun buat live, tapi kita fikir aku ni layak ke nak bercakap? Kita rasa, tetapi orang yang buat live tu tak ada fikir aku ni layak ke bercakap, nak bercakap sesuatu. Ya Allah, berfungsi. Kalau bahasa orang Perak je, apa pemandang tak tahu, pemandang je tu. Masalah. Bukan kita kata salah buat live ni, tapi kalau kita perhatikan secara umumnya, daripada 100%, 90% ngarut je, live-live yang mengarut je. 5%, 10% yang lain tu bermanfaat. Yang lain semua merepek-repek. Isu ini dia pun nak buat live. Maaf cakap lah tuan, apa juga isu lah. Isu ni dia pun nak bercakap, isu ni pun dia bercakap, isu masak pun dia bercakap, isu ulama pun dia bercakap. Semua bandar ada tu. Cek pun dia boleh, ulama pun dia boleh. Kalau cerita pasal kerajaan pun boleh, politik pun boleh, demokrasi pun boleh, dia semua boleh. Allah. Bukan apa saya harap kita yang belajar-belajar ni, mudah-mudahan, bukan saya kata salah, tidak. Biarlah kita diam itu atas dasar takwa kepada Allah. Biarlah kita bercakap itu pun atas dasar takwa kepada Allah. Biarlah segala tindakan kita pun atas dasar takwa kepada Allah. Tuan-tuan, apa yang saya cakap, apa yang tuan-tuan cakap, apa yang kita cakap, tuan-tuan akan rasa akan dihisap tak oleh Allah. Akan dihisap. Pasti akan dihisap oleh Allah. Setiap patah perkataan yang kita ucapkan akan dihisap oleh Allah. Setiap benda yang kita dengar akan dihisap oleh Allah. Setiap benda yang kita pandang akan dihisap oleh Allah. Sebab tu tuan, atas dasar itulah kita sangat hati-hati, takut. Sangat takut. Takut tu dah takwa. Takut nak bercakap, takut salah. Takut tu dah takwa. Sebab tu Sayyidina Umar tanya kepada sahabat, wahai sahabat, apa maksud takwa? Sahabat tu tanya, sahabat tu bagi tahu, takwa ni seolah-olah kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Tuan-tuan kalau jalan dekat tempat yang penuh dengan duri, macam mana tuan-tuan jalan? Kita akan berjalan berhati-hati. Bukan tak jalan tu tak jalan, tapi berjalan itu dalam keadaan yang berhati-hati. Bukan kita kata tak bercakaplah, tetapi hati-hati. Segala benda yang keluar daripada mulut kita akan dihisap oleh Allah SWT. Sebab tu ini kita pun ada rakam, ini buat live dan sebagainya, Facebook. Mungkin kita pesan kepada siapa juga. Kalau nak cakap tu rasanya fikir 18 kali ke mak. Fikir 18 kali lah. Nak buat apa juga tindakan, nak bercakap ke, nak apa ke, fikir jauh lah, fikir jauh. Kalau boleh, kalau nak cakap malam ni, bawa sabar, tidur dulu, esok baru bercakap. Kalau rasa esok tu perlu tak bercakap, bercakap. Sebab kadang-kadang melalui proses tu kita akan berfikir, kita akan. Tapi kalau nak bercakap, baru bercakap. Dia macam saya kata tuan ni, hati-hatilah dalam kehidupan ini. Sebab tu Allah SWT suruh bagi tahu dalam Quran, apakah bekalan kita hidup di atas muka bumi ini untuk berjaya di akhirat? Takwa je. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan, kata Allah, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan. Tidak boleh je kita sini cakap, semua nak cakap. Baik. Tajuk kita pada malam ini dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama Indonesia. Dalam satu tajuk 10 kelazatan hidup yang terdapat di dalam 10 perkara. Ini tajuk. Dan dalam tajuk ini Al-Imam Nawawi Al-Jawi membawa sebahagian kata-kata hukama. Hukama ni orang yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, orang yang diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hukama tersebut? Saya mencari 10 perkara di dalam 10 tempat
ternyata saya temukan dalam 10 tempat yang lain. Kalau dicari 10 perkara itu pada satu tempat, rupanya ketemu yang lain. Saya mencari ketinggian darjat. Saya mencari ketinggian darjat di dalam sikap takabur. Takabur ni sombong, belagak. Ternyata saya temukan dalam tawaduk. Diingatkan tinggian darjat ni, dia mencarilah. Memang hidup kita ini kadang-kadang kehidupan ini satu tarbiyah. Kita mencari ketinggian darjat ini melalui sikap takabur. Kadang-kadang kita ini ada pangkat, ada ilmu, ada kehebatan, ada pangkat, ada rezeki, ada anak yang ramai. Kita ingatkan kita ni akan dimuliakan oleh Allah dan Rasul, dimuliakan orang dengan cara belagak. Kamu tahu apa ada kuasa ni, kamu tengok apa ada duit ni, kamu tengok anak aku ramai dan sebagainya. Ternyata ulama ini dia mencari, tidak, aku tak temukan ketinggian darjat melalui sikap takabur, tapi aku menemukan ketinggian darjat itu melalui sikap tawaduk, rendah diri. Macam gitulah tuan, mak cakap lah, saya sendiri kan, kalau kita kaya, kita sombong, orang menyampah. Kalau kita ni orang alim, sombong, orang menyampah. Allah dah tentulah, Allah dah tentu menyampahnya, Allah dan Rasul. Ini orang. Tapi cuba bayangkan, kalau hari ini kita ada pangkat yang tinggi, seseorang ada pangkat yang tinggi, tetapi dia tetap rendah diri, Allah mulianya kita baca. Tengok dia tu kaya, tapi tak benar tinggi diri. Tengok dia ni ilmunya hebat, tetapi depan kita, maaf cakap tuan, kadang-kadang kita tengok ayah seorang yang tua pun kita rasa malu. Umurnya lebih tinggi daripada kita, tapi dia hormat kita. Allah, ini orang respect. Cukup kita hormat. Cukup kita hormat. Kadang-kadang dia ni alim. Sebab tu kadang-kadang seseorang yang alim, berhadap para alim ulama, dia duduk dalam majlis, padahal yang bercakap tu anak murid dia sebagai contoh, kita akan pandang tinggi pada dia. Benarlah kata ulama ini, ketinggian darjat itu bukan diperolehi dengan sifat takabur, tetapi diperolehi dengan sifat tawaduk, rendah diri. Ini kan pula udahlah tak ada apa-apa, sombong lagi dah bubuk benar rupanya. Bayang tuan, orang kaya kalau sombong kita menyampah tengok, kalau miskin sombong benda-benda apalah menyampahnya. Orang alim sombong kita menyampah tengok, udah rangang sombong lagi dah menyampah tengok. Sebab tu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni jangan, ni sikap takabur ni, macam kita katalah ini dalaman ni, sifat hati. Dulu pun kita pernah sebut, amalan batin lebih hebat daripada amalan zahir. Dosa batin lebih teruk daripada dosa zahir. Dosa zahir, takabur, sombong dan sebagainya. Sebab tu amal ibadah kita buatlah 100 rakaat macam mana pun, kalau kita takabur, sombong, riak, Allah terima tak sembahyang? Terima. Allah tak terima. Hari ni makcik, kita sedekah makcik, kita sedekah. Dalam hati kita ni rasa sombong, dalam hati kita ni hebat, kita mengungkit-ungkit, kita menyakiti hati orang menerima. Allah terima? Tak terima. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu meminta, dengan kamu mengungkit dan menyakiti hati si penerima. Itu yang pertama lah ya. Saya mencari ketinggian darjat di dalam sikap takabur, ternyata saya temukan dalam tawaduk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencari kualiti ibadah tertinggi dalam sembahyang, ternyata saya temukan dalam warak. Dicari ketinggian ibadah ini dalam sembahyang, rupanya tidak. Rupanya dia jumpa ketinggian ibadah ni dalam warak. Apa maksud warak? Warak ini maksudnya kita memelihara diri kita daripada benda yang haram dan juga benda yang syubhah, benda yang tak pasti. Zaman Imam Hasan Al-Basri dulu, ada seorang perempuan, ini hebat, orang yang warak, perempuan yang warak. Dia ni jenis apa? Mengait kain, menjahit lah, menjahit. Api di rumah tak ada, api di rumah dia tak ada. Tetapi dekat dengan rumah dia tu ada kem askar lah. Kem askar punya lampu tu terang. Kem askar tu lampu tu terang. Dia menjahit tu menggunakan lampu kem askar tu lah. Esok dia tanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bagaimana keadaan aku?
api tak ada di rumah. Itu hari aku jahit, aku ambil upah, aku jahit. Tapi api yang tak ada rumah, aku tumpang api kemaskor tu lah. Macam mana pendapatan aku? Tanpa aku meminta izin pada dia, aku guna cahaya. Macam tu sekali tuan. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Kamu ni seorang yang begitu warak. Kamu seorang mulia. Warak ni maksudnya bukan meninggalkan perkara yang haram, tidak. Dia juga meninggalkan perkara yang samar-samar, perkara yang tidak pasti, syubhat yang sah, perkara yang syubhat. Temukan dengan warak. Contoh, bukan kita kata solat itu tak hebat-hebat, tetapi dalam kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, makan benda yang haram, perkara yang syubhat. Kan Nabi SAW pernah bagi tahu, doa kita, sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sumber makanan kita, minuman kita daripada benda yang haram dan benda yang syubhat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mencari kesenangan hidup dalam semangat mencari harta. Ternyata saya temukan dalam zuhud. Saya mencari kesenangan hidup dalam semangat mencari harta. Diingatkan senangnya hidup ni dalam mencari harta. Rupanya ditemukan kesenangan hidup ni, kebahagiaan hidup ini dalam zuhud. Apa maksud zuhud lah? Zuhud ni maksudnya kita letak dunia ni hanya di tangan, bukan di hati kita. Zuhud ni kita tahu ini semua adalah Allah punya. Allah punya, bukan kita punya. Anak kita bukan kita punya. Isteri kita bukan kita punya. Suami kita bukan kita punya. Jawatan bukan kita punya. Sebab tu kadang-kadang orang buat contoh begini lah. Macam seorang Pak Gad, seorang kita panggil apa? Yang penjaga parking. Penjaga parking. Kan kereta masuk macam-macam kereta. Kereta biasa ada, kereta mewah ada, kereta BMW ada, kereta tu keluar ataupun keluar, dia risau lah. Dia susah hati tak? Tak susah hati. Kereta lain pula, kereta mewah lain masuk, kereta keluar pula. Dia jagalah, dia jaga, dia amanahkan dan sebagainya. Begitu juga hari ni Allah bagi anak, bukan kita punya, cuma Allah bagi amanah kepada kita. Allah suruh kita jaga. Bila masa Allah ambil, Allah punya suka. Macam kita kan, kita jaga parking orang. Lepas tu jaga parking, amanah lah, amanah. Lepas tu orang tu nak ambil kereta, dia nak keluar. Kita tahan ke? Janganlah, ini kereta. Tak tergila, tak tampar lah. Kena tampar lah Pak Gad tu. Itu kereta dia. Dia ambil, tapi dia jaga amanah untuk dia. Macam tu juga kita. Hari ni Allah bagi kita pangkat, Allah ambil pangkat. Yang kita nak marah Allah tu pasal apa? Pangkat itu milik Allah. Allah bagi kita amanah sebagai contoh. Begitu juga dengan harta. Harta sebagai contoh. Allah bagi kita pinjam, Allah bagi amanah kepada kita dan sebagainya. Kita gunakan ke amanah. Amanah Allah SWT, guna yang terbaik. Tetapi bila masa Allah SWT ambil dan sebagainya, itu hak mutlak Allah SWT. Sebab tu katanya, dia kata, saya mencari kesenangan hidup dalam semangat mencari harta, rupanya dalam zuhud, redha dengan apa yang ada. Kurang lebih macam qanaah lah, berpada dengan apa yang ada. Contoh tuan ni, cari harta, ingatkan kita senang. Lagi banyak harta, lagi banyak senang. Cari ni, kerja malam, kerja siang, kerja ni, kena. Kita ingatkan kebahagiaan itu pada mencarinya harta, pada harta. Sebab tu tuan, kita ada 2 biji rumah, kita rasa bahagia tuan. Kalau sibuk mencari harta, ingatkan harta dapat bagi kesenangan. Tak puas tuan. Nafsu tak akan pernah puas. Kalau kita ada 2 rumah, pasti kita nak rumah yang kedua. Nabi bagi tahu dah, kalau kita ada 1 gunung lemah, kita pasti nak yang gunung yang kedua. Tak puas-puas. Contoh tuan ni. Ini kita, ni contoh ibu jangan marah pula bu. Ini contoh, kita suami. Saya lah sebagai contoh. Saya dah beli kereta mewah ni, saya beli kereta mewah, tak kisahlah kereta apa pun, kereta mewah. Contohlah kereta Belfire lah, kereta Mercedes ke, beli. Orang rumah awak cakap apa? Kalau abang, comiknya ni mana ada masuk cahaya matahari, kena bubur tinted ni, kena bubur tinted. Kita rasa ya Allah, dah duduk kereta mewah dah tu, dah duduk kereta mewah, tapi nak cari ni lagi, nak cari itu lagi, nak cari, berbunyi lagi kereta mewah tu berbunyi. Kalau boleh lori tepi pun tak nak bunyi langsung. Mencari ni, mencari. Kita di rumah pun, kata pun kita di sebelah pun, ya Allah semuanya bini. Cuba bayanglah kita jumpa seorang kawan, yang dia naik kancil. Ni contoh lah ni, contoh. Sembang lah, kita jumpa dengan kawan, dia pun ada isteri, kita pun ada isteri.
dengan isteri, jumpa dengan isteri sama-sama. Lepas tu kamu naik kereta apa? Aku naik kereta kancil ni. Aku naik kereta kancil dia. Itu pun tak ada aircon ni. Tiba-tiba bini sebelah cakap, alhamdulillah, dulu kami naik motor je, sekarang ada kereta, tak ada aircon pun tak apa gak, tapi tak adalah kena benda-benda yang kita rasa, ya Allah, untungnya dapat bini apa dia tu. Bini aku tadi hidup mewah, yang itu tinted pula disebut je. Nak bagi tahu tuan, bukan kita nak cerita tu, nak cerita kebahagiaan itu pada syukur apa yang kita ada. Bila kita redha apa yang kita ada, kita akan bahagia. Tapi kalau kita cari harta, kita ingat kebahagiaan, tak akan ada. Contoh, hari ni kita ada rumah, kita nak rumah satu lagi. Udah rumah di atas, nak rumah bertanah pula dah. Nak rumah bertanah, nak cucuk tanah. Lepas tu Allah bagi rumah bertanah, tapi tengok, bang, kalau nampak dapat rumah tepi kan bagus, boleh ada laman sikit. Lepas tu Allah dah bagilah rumah tepi yang ada laman tu pakai tadi. Bang, kalau ada satu lagi kan bagus, satu kita duduk, satu duduk buat rumah sewa. Bila nak bahagianya? Sebab bila kita mencari harta. Tapi bayangkan ada orang disewa je rumah, dia bukan ada sebiji pun, rumah tu pun disewa. Alhamdulillah, kita ada juga rumah walaupun sewa, tapi syukur alhamdulillah. Ya Allah, lain tuan, kebahagiaan pasangan keluarga pada yang menyewa tadi pasti lebih bahagia daripada yang ini hasil mencari harta, mencari. Bukan kita kata salah, tetapi kalau itulah yang kita pandang, kebahagiaan itu pada harta, itu amat salah. Kadang-kadang maaf cakap, kadang-kadang kita beramuk dengan bini. Sebagai contoh kan, kita berselisih dengan suami, TV sekeping tu apa tak guna, rasa nak empuk je TV sekeping, tak ada guna. Udah beramuk punya time lah, apa pun tak guna. Segala rumah, dinding, wallpaper dan sebagainya, tak ada guna kalau tak ada hati yang bersyukur. Benar kata ulama ini, iaitu kebahagiaan itu bukanlah dihadapi atau bukanlah kita dapat dengan semangat mencari harta. Ternyata kebahagiaan itu dalam kehidupan yang zuhud. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mencari sinar hati dalam solat siang hari yang dilakukan secara terang-terangan. Ternyata saya temui dalam solat malam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebab itu tuan-tuan, bukan kita kata salah yang tadi di awal, solat siang lah, kalau tidak tak sayang Zohor kita siang lah. Tetapi sinar bagi hati kita ini adalah kita lakukan dengan keikhlasan. Tuan-tuan, kalau nak tengok diri tuan-tuan yang mana, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan bila tuan-tuan seorang diri. Itulah diri tuan-tuan yang sebenar. Siapa pun dia, imam ke dia, ustaz ke dia, ulama ke dia, waktu tengah-tengah orang, itu bukan diri dia yang sebenar. Diri kita yang sebenar tuan, bila mana? Bila kita berseorang diri, itulah diri kita yang sebenar. Kadang-kadang, maaf cakap, bila kita ramai-ramai, astagfirullahaladzim, tak boleh tengok perempuan, tak boleh tengok. Contoh lah, tengah ramai-ramai, tengah dalam kereta, seorang matanya melilo je. Ini merepek je ni. Ini hanya tak ikhlas, bukan kerana Allah SWT menunjuk saja. Sebab tu katanya, kalau nak betul-betul, kadang-kadang kita dekat sini lah untuk seorang-seorang. Bila maaf cakap lah, saya sendirilah saya. Bila kita semayang, ayatnya panjang-panjang, zikirnya pun selagi tak mahu, zikir wiridnya selagi tak mahu. Tapi bila semayang seorang-seorang kat rumah, astagfirullahaladzim 3 kali tu kira paling panjang tu, paling panjang. Ini pun merepek, sebab tu benar kata ulama ini, sinar hati itu bukanlah maksudnya semayang secara terang-terangan siang hari, tetapi semayang pada malam hari seorang di. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang sunat yang paling hebat, yang paling afdal, iaitu sembahyang tahajud di siang hari ataupun di malam hari seorang-seorang. Mana ada sembahyang sunat yang boleh mengatasi sembahyang tahajud seorang-seorang dekat rumah? Tak ada. Tuan-tuan, sembahyang duha pun kalah dengan sembahyang tahajud. Kalau sembahyang tahajud seorang di bukan masalah sembahyang tu. Walaupun tuan-tuan sembahyang siang hari 10 rakaat, kalah dengan 2 rakaat tahajud. Kalau nak ikutkan rakaat tu, kalah dah. Nak bagi tahu tuan, sembahyang seorang-seorang diri ini, kita keikhlasan kerana Allah, bukan kerana isteri, bukan kerana tak ada siapa-siapa dah. Tak ada kerana siapa, betul-betul direct kerana Allah semata. Tapi kalau hari ini saya macam-macam. Kadang-kadang nak dipuji oleh manusia, nak dipertontonkan oleh manusia.
Itu yang keempat. Dan yang kelima, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencari sinar penerang di hari kiamat dalam kedermawan dan kemurahan hati, ternyata aku dapati dalam hausnya puasa. Bukan nak kata sedekah dermawan ni tak bagus, bagus kedermawan kemurahan hati, tetapi yang paling penting ialah hausnya puasa. Hausnya puasa ni merujuk kepada apa tuan? Nafsu. Nafsu. Kadang-kadang, maaf makcik, kadang-kadang kita sedekah, kadang-kadang nak dipuji oleh manusia. Tak payah cakap lah, tak payah dia puji pun, supaya dia tanya, kamu ada sedekah? Ada. Oh, bila cakap ada tu berbunga-bunga hati, sebab dia tanya kepada kita. Ini pun jahanam. Tetapi hausnya puasa betul. Apa tujuan puasa yang utama? Tujuan puasa yang utama adalah menekan nafsu, keinginan, syahwat. Syahwat untuk dipuji, keinginan untuk disanjung, keinginan ini. Bukan kita kata derma sedekah ni tak utama. Sebab tu kita kata tuan, utama, bagus sedekah, tapi yang lebih utama adalah dalaman hati itu, iaitu supaya nafsu kita, keinginan kita bukanlah selain daripada Allah. Benda-benda yang kita kata di awal tadi. Yang kedua, dapat kita buktikan 5, baru 5 ini kita dapat buktikan. Bukan maksudnya amalan zahir ini Allah SWT tak penting, tetapi yang lebih penting adalah amalan batin. Amalan batin cukup penting. Sebab tu macam kita kata dulu, dosa yang paling besar, dosa batin lebih teruk daripada dosa zahir. Sebab itu dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa zina kalah dengan dosa syirik. Dosa bunuh orang kalah dengan dosa syirik. Sebab apa tuan? Syirik ini dosa batin. Kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah, itu syirik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kamu dengan sesuatu apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan batin lebih hebat daripada amalan zahir. Amalan zahir kena buat juga, tetapi amalan batin lebih hebat. Sebab tu dulu kita bawa contoh apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan? Dulu kita bawa contoh. Kita ulang sedikit lah, mungkin ada ayah, ibu yang tak hadir. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cuba tuan-tuan jawab, yang mana banyak sembahyang fardu? Sayyidina Abu Bakar banyak sembahyang fardu ke kita sembahyang banyak? Kita banyak sembahyang fardu. Kita kan Sayyidina Abu Bakar? Kita kan. Sayyidina Abu Bakar kalah, huyuk, tinggal jauh. Sayyidina Abu Bakar sikit je sembahyang puasa fardu lah, puasa fardu. Puasa Ramadan, puasa fardu. Sayyidina Abu Bakar banyak kan kita banyak? Kita lagi banyak daripada dia. Kita bawa contoh ya, contoh. Kita semua tahu. Ni bulan Rejab ni, bulan Rejab kan? 27 Rejab ni Isra' wal Mi'raj, ulang tahun. Ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kari. Ini masyhur lah, pendapat yang masyhur. Tarikh tak penting. Yang kita ambil salah satu kata ulama, 27 Rejab, 27 Rejab. Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj ni dia berlaku waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 kenabian. Maksudnya Nabi jadi rasul, Nabi jadi rasul umur 40. Dia pergi Isra' Mi'raj umur 52 tahun. 52 tahun, setahun sebelum hijrah. Masa tu umur Nabi 40 campur 12 tahun, 52 tahun. Baru start sembahyang. Sayyidina Abu Bakar, kita semua tahu umurnya 2 tahun muda daripada Nabi. InsyaAllah kita sambung selepas azan sikit, InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung sikit lagi dalam sebelum ini. Kita semua tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun muda daripada Nabi. Waktu Nabi dapat wahyu ataupun dapat sembahyang umur 52, umur Sayyidina Abu Bakar baru 50 tahun. Umur Sayyidina Abu Bakar baru umur 50 tahun. Dia pun sembahyang. Dia sembahyang sampailah umur dia meninggal dunia. Umur
umur dia meninggal dunia umur 63. Kita semua tahu umur dia 63, sama dengan Nabi SAW kita yang mulia. Nabi kita yang mulia pun 63, dia pun 63, Sayyidina Umar pun 63, radhiyallahu anhu 63. So bayangkan, dia semayang umur 50 tahun, meninggal 63, kurang lebih 13 tahun je dia semayang ni. 13 tahun dia semayang. Haji semayang berapa lama lah? Kita semayang berapa lama? Lama ni. Tak payah, kita 30 tahun cukup lah. Tak payah cerita banyak lah. Apatah lagi haji-haji yang banyak umur dah ni. Awak tahu umur awak pun dah, awak rasa awak dah lebih dah semayang daripada dia. Itu baru semayang. Puasa lagi teruk. Semayang ada juga dekat Mekah. Puasa dekat Madinah nun, tahun kedua Hijriah. Anggur umurnya waktu berhijrah 51, Nabi 53. 2 tahun di Madinah, anggur 53 tahun. Waktu dia sebab puasa tu. Puasa umur dia 63, meninggal 63. 10 tahun, tak sampai bulan Ramadan pun meninggal dia dah. 9 tahun je puasa. Ambil dia 10 tahun. Kita puasa berapa lama dah? Lama. Sadika dah masuk lah lepas ni. Potijon dah masuk, semua dah masuk. Tetapi kan cuba tu membayangkan, kita punya maqam, kita punya martabat di sisi Allah, kita dengan Sayyidina Abu Bakar boleh lawan ke? Ruyuk lah, ruyuk. Jauh tinggalnya. Kenapa tuan? Adakah amalan zahir? Amalan zahir kita mana? Amalan batin. Yakinnya dia kepada Allah bukan apa yakin kita. Ikhlasnya dia melakukan ibadah tersebut kepada Allah bukan apa ikhlasnya kita. Sebab tu macam kita kata tadi, amalan batin lebih hebat daripada amalan zahir. Dosa batin lebih teruk daripada dosa zahir. Begitulah. Umpama 5, baru 5 lah. Lagi 5 kita tak dapat kongsikan. Kita dah cukup masa dah. 5 ini yang tadi bukan maksudnya semayang siang itu tak hebat. Semayang malam seorang diri keikhlasan itu lebih hebat. Bukan maksud sedekah-sedekah yang kita cerita tadi itu tak hebat, tetapi menekan nafsu supaya tidak dipuji, disanjung bila kita melakukan kebaikan, itu lebih utama. Macam kita semayang ni. Semayang ni memang hebat, tetapi lebih hebat adalah perasaan rasa rendah diri di hadapan Allah. Itu yang lebih tinggi daripada perbuatan tu. Kalau kita sendiri kan, saya sendirilah, saya semayang, saya hebat dengan, maaf cakap lah, contoh hafalan saya rasa hebat dengan suara saya rasa hebat dengan perbuatan saya yang memang tepat dengan sunnah. Itu tak ada hebatnya berbanding dengan mungkin orang yang biasa tapi dia betul-betul rasa rendah diri bila dia semayang. Itu lebih hebat. Itu maksudnya tadi. Bukan maksudnya semayang itu tak hebat. Tak. Semayang sangat-sangat hebat. Kita semua tahu satu-satunya syariat yang langsung Allah ambil bertemu dengan, ataupun Nabi SAW ambil bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu. Tetapi sifat dalam sembahyang itu yang lebih utama. Allahu Akbar. Apa guna sebut Allahu Akbar? Adakah di saat kita menyebut Allahu Akbar, kita benar-benar rasa Allah tu besar, kita kecil? Ataupun kita rasa kita hebat? Kalau kita rasa hebat, itu bukan sembahyang. Sebab tu tuan, ada istilah sembahyang sah tapi belum tentu diterima oleh Allah. Adakah sembahyang sah semua diterima oleh Allah? Tak, belum tentu. Contoh ayat yang selalu kita baca apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ila ayat. Contoh, saya hari ini jadi sembahyang maghrib ke sembahyang isya, saya sembahyang, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Ini contoh saya lah kan. Contoh tuan-tuan kan marah pula, biar awak semuanya kan. Saya contoh saya, iaitu saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Saya hebatlah sini, saya hebatlah sini. Semayang saya sah tak tuan? Sah tak semayang saya? Sah, semayang saya sah. Bila hukum hakam saya jaga, semayang sah. Tapi semayang saya diterima tak oleh Allah? Ini tak terima. Itu yang Allah sebut dalam ayat ini. Allah bukan cerita dalam ayat tu semayang ni tak sah, semayang ni sah. Cuma semayangnya Allah tak terima. Semayang mana Allah tak terima?
orang yang lalai dengan sembahyangnya, orang yang sembahyang untuk menunjuk-nunjuk, yura'un. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah. Apa pengajaran yang boleh kita ambil pada malam ini? Di sebalik segala ibadah yang kita sedang buat, hari ini tuan-tuan sedekah, hari ini tuan-tuan para suami sebagai contoh bersusah payah untuk membesar ataupun memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Hari ini kita sembahyang, hari ini kita berpuasa, hari ini kita melakukan kebaikan kepada Allah. Cukup hebat kan? Teruskan. Tetapi benda yang paling penting adalah jaga hati, itu yang paling penting. Itu lebih-lebih penting. Hari ini kalau kita memberi nafkah kepada anak isteri dalam keadaan kita rasa, kalau aku tak bagi nafkah, mati ke bola lah kamu, jahanam. Habis ni. Habis segala amalan. Bayangkan tuan-tuan cari nafkah yang halal untuk anak dan isteri, pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar. Sehingga kan kata Nabi SAW, kalau kamu pergi balik kerja, mati syahid, mati fi sabilillah. Tapi kalau hati terasa, kamu ni kalau aku tak bagi makan, kebuluh lah kamu, jahanam. Segala ibadah kita sia-sia. Hari ini kalau kita sembahyang dengan ada rasa besar diri, apa jugalah kehebatan, maaf cakap dari segi pangkat ni, kita imam tu, kita siapa, kita rasa besar hati, kita sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazbillah. Begitu juga bila kita sedekah, kita rasa dia nak tunjuk pada orang dan sebagainya. Segala amalan kita itu sia-sia saja tuan. Tak ada bezanya dengan duit kita campak dalam tong sampah, tak ada beza. Bahkan yang itu lebih teruklah, berdosa pula bila kita nak riak dan sebagainya. Sebab itu mudah-mudahan saya sendiri ada kelemahan itu, tuan-tuan pun ada kelemahan. So macam mana kita nak hindar? Macam kita hindar dosa zahir lah. Macam mana kita nak hindarkan dosa zahir lah? Pertama, doa pada Allah kan? Ya Allah, jaga diri aku daripada minum arak ya Allah. Pertama doa. Macam mana sifat riak, sombong, ujub, sum'ah, segala dalam diri? Pertama tuan-tuan kena doa daripada Allah. Siapa yang boleh tolong kita tuan? Tak ada orang lain, Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, jangan bagi aku sombong ya Allah, bagi aku geriak ya Allah dalam melakukan ibadah. Pertama doa. Pertama doa. Yang kedua, kena usaha, kena mujahadah. Hari ni tuan-tuan, kenapa tuan-tuan tak pergi pak? Contoh, ni contoh lah. Kenapa tuan-tuan tak minum arak? Kenapa tuan-tuan tak ambil rasuah? Kenapa tuan-tuan tak buat benda-benda yang haram? Lawan. Itu memujahadah. Dalam Islam lawan tu mujahadah. Lawan. Begitu juga sifat riak sombong ni kena lawan. Awak lawan. Memang kena lawan. Andai kata terlanjur macam kita ibadah ataupun dosa zahir lah, dalam kita lawan tu terlanjur juga, sertai kadang-kadang apa? Istighfar. Macam tu juga dalam kita mujahadah lawan supaya kita tak sombong, supaya kita tak riak, kita usaha, tapi terlepas juga. Tak payah cerita banyak, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Mula-mula niat tu betul, tapi dah naik, dah kelewat dah. Dah jahat. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia. Sebab tu tuan, orang beriman ni, kalau kita lah tuan-tuan sedar diri, saya sedar diri, benda yang paling kita utama iaitu pergantungan kita kepada Allah. Kalau kita tengok totally, kita kena bergantung pada Allah. Kalau Allah tak tolong kita tuan, menerap, confirm menerap. Menerap ni maksudnya habis. Betul-betul kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Totally bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita nak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun kita kena bergantung pada Allah. Nak terhindar daripada sifat-sifat yang buruk. Betul perbuatan tu dah bagus dah, tiba-tiba datang perasaan yang tak baik, amalan itu hapus, kita kena gantung pada Allah. Nak didik anak, gantung pada Allah. Nak ubah hati orang, gantung pada Allah. Sebab tu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. InsyaAllah ada rezeki, kita sambung lagi 5 lah. Kita tak sampai, kita dapat baca 5 saja. Just kita baca saja tuan, mungkin ada yang lambat tadi. Saya mencari 10 perkara di dalam 10 tempat. Ternyata saya temukan dalam 10 tempat yang lain. Yang pertama, saya mencari ketinggian darjah di dalam sikap takabur. Ternyata saya temukan dalam tawadhu. Yang kedua, saya mencari kualiti ibadah tertinggi dalam sembahyang. Ternyata saya temukan dalam wara. Yang ketiga, saya mencari kesenangan hidup dalam semangat mencari harta.
ternyata saya temukan dalam zuhud. Yang keempat, saya mencari sinar hati dalam solat siang hari yang dilakukan secara terang-terangan, ternyata saya temui dalam solat malam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kelima, saya mencari sinar penerang hari-hari kiamat dalam kedermawan dan kemurahan hati, ternyata aku dapati dalam hausnya puasa. InsyaAllah ada rezeki, kita sambung pada yang akan datang. Saya sekarang itulah tuan-tuan, aku maaf sekali lagi terkasar bahasa. Apa juga saya minta ampun, minta maaf. Bukan saya nak ajar ayah-ayah, ibu-ibu yang lebih umurnya daripada saya, pengalaman yang begitu luas, amal ibadah yang begitu banyak. Sekadar kongsi-kongsi saja sebagaimana saranan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ingat sama-sama, kita bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh majlis pada malam ini dengan tasbih kifarah. Mudah-mudahan Allah SWT sudi ampun dan maafkan dosa dan kesalahan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca juga surah Al-A'raf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudi untuk terus membimbing atau memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita berjaya dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.